Okay, soalan 13. Soalan 13 ini adalah salah satu contoh application geometric series ataupun sequence. Okay, jadi kalau kita tengok soalan, okay, kalau kita tengok soalan 13, okay, maknanya kita punya harga untuk notebook komputer 5,000. Maksudnya first term dia adalah 5,000. Okay, betul tu, 5,000. Nampak ni? Okay, first term dia adalah 5,000. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita kena pasti first term dia apa. Jadi kita ingat balik. Geometric sequence. Kita akan gunakan Tn equals to AR to the power of n minus 1. Jadi kita perlukan A itu berapa, iaitu first term. Kemudian kita akan tengok R tu berapa, common ratio dia. Biasanya untuk dapatkan common ratio ni, kita akan dapatkan 3 sebutan. Okay? So yang pertama tu adalah mesti 5,000 lah, betul lah. Kemudian yang R ni, kita kena tengoklah, kita kena senaraikan dulu. Selalunya senaraikan, first term kita adalah 5,000. Kemudian second term, kita akan ambil 5,000. Kemudian, okey, nilai dia adalah menyusut 25%. Maksudnya kita akan tolak dengan 25% daripada 5,000. Kita tengok berapa nilai dia. Okay. Jadi kalau kita guna kalkulator, 5,000 darab dengan 25%. Okay. So kita akan tolak dengan 5,000. Jadi untuk yang pertama tu, kita akan dapat 3,750. Sebutan yang kedua. Sebutan yang ketiga, kita ambil lagi 3,750 tolak dengan 25% daripada 3,750. Kan? Jadi kita ambil 3,750 darab dengan 25%. Kemudian tolak dengan 3,750. Ini kita akan dapat nilai 282,2812.5. Okey, kita dapatkan 3 sebutan ni. Kemudian kita tengok 3,750 bahagi dengan 5,000. Okey. Jadi untuk dapatkan R ni, kita senaraikan 3 sebutan ni. Senaraikan 3 sebutan. Okey. So kita akan tengok nilai R dia berapa. So kita akan dapat 3/4. Ini ataupun 3/4. 0.75. Kalau kita ambil 2812.5 bahagi dengan 3,750. Masih juga kita akan dapat 3/4. Okay? Jadi selalunya senaraikan 3 sebutan ni. Daripada sini baru kita bagi tahu R itu adalah 0.75. Okay? So maklumat yang pertama A dah ada. R ni senaraikan dulu yang ni. 3 sebutan ni supaya kita tahu R itu berapa. Okay, 0.75. Okay, kemudian kita tengok soalan. Soalan nak dia menggunakan perkataan after. Soalan dia nak soalan dia after 5 years. Kan? After 5 years. Ini sebenarnya dia kalau nak ikutkan, kalau kita senaraikan macam ni kan, T1 5,000, T2 5,000, kurang 25% sampai yang ketiga ni lah. Okey, yang ini sebenarnya dia sama masuk dengan T6. Dia sama masuk dengan T6. Okey, T6. Maksudnya kita akan ambil A adalah 5,000. Kemudian R kita 0.75 kuasa 5. Sebab formula kita adalah yang ni, 6 tolak 1. So jawapan dia 1187. Betul tak jawapan dia? 1187.
Ya betul. So betul ni. Okay. So macam tu lah cara kita nak jawab. Faham ke ni? Untuk soalan 13. Sir. Ya. Ya. Jawapannya memang kena round off ke? Okey, sebab jawapan ni dalam ringgit. Jawapan ni dalam ringgit kan? Okey, sama ada nak biarkan jawapannya ni, yang ni ataupun dalam ni. Atas atau bawah? Mana-mana boleh. Atas atau bawah. Sebab dia kalau dalam ringgit, ni dalam ringgit kan? Okey, dalam ringgit, biasanya paling banyak pun kita akan buat 2 decimal places. Paling banyak sebab dia ada sin kan? So sama ada atas atau bawah. Mana-mana boleh. Tapi sir, dia nak dalam nearest RM. So nearest RM. Okay. Sebab RM pun boleh juga decimal number kan. So dua-dua tu diterima lah. Dua-dua diterima. 186.52 ataupun 187. Dua-dua diterima. Jadi kita akan buat macam ni. Jadi yang A ni okey lah. Yang A ni betul. A adalah sama dengan T1 iaitu 45,000. Yes. Kemudian senaraikan T2. T2 ni asalnya 45,000 tetapi dia sama juga. Depreciate maksud dia akan berkurang sebanyak berapa persen? 7%. So buatlah 7% daripada 45,000. So kita gunalah kalkulator. Okay. Selanya kita dapatkan 3 sebutan. 45,000 darab dengan 7%. Okay, kemudian tolak dengan 45,000. So kita akan dapat ini adalah 41,850. Kemudian teruskan sebutan yang ketiga. Daripada 41,850 ni tolak lagi dengan 7%. 41,850. Okey, yang ni kita akan ambil 41,850 darab 7%. Kemudian tolak dengan 41,850. Okey, kita akan dapat 38,920. Okey, so daripada sini nanti kamu tengoklah nilai R dia. 41,850 bahagi dengan 45,000. Okey, lebih kurang 0.93. Okey, daripada sini baru kita tulis R dia adalah 0.93. Okey, cuba kita cek ni betul tak? 389,20.5 bahagi dengan 41,850. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. So daripada sini baru kita bagi tahu R tu adalah 0.93. Okay. So ni betul, betul. Kemudian tengok soalan dah apa? Sama juga dia menggunakan perkataan after. Maksud dia kita nampak 12. Okay. Tetapi ini merujuk kepada sebenarnya tahun yang ke-13 lah. Tahun yang ke-13. So kita guna T13. T13. So nanti kita akan dapat jawapan macam ni lah, betul tak? 18837. 188,837. Okey, betul? Okey, setakat ni faham ke? Faham, sir. Okey, bagus. Okey, dah saling belum? Okay, so ingat bila dia katakan after, so jangan kita ambil nilai 12 tu. Dia sama masuk dengan after tu maksud dia selepas. Selepas 12 tu maksud dia 13 tu. So kita gunakan formula T13. T13. Ini step yang sama lah soalan C ni step yang sama. Yes, saya besarkan lagi. Yes, tu. Maksud dia sebutan yang pertama. Harga asal dia lah 100,000. Ni harga asal. So A lah. Kemudian yang R ni, kita mesti dapatkan R.
R tu kita buat cara yang sama lah. Sebelum kita tulis R ni, tulis lah. Kita tulis T1, ni kena tunjuk ni. T1, 100,000. 1. Kemudian T2, kena tunjuklah 100,000. Tolak ke? Oh, dia increase. Dia increase. Maksudnya tambah lah. Increase by 10%. 10% per year. Darab dengan 100,000. Okay, jadi kita tengoklah berapa. Jadi 100,000. 100,000. Darab dengan 10%. Okay, so kita tambahlah dengan 100,000. 1, 2, 3. Maknanya kita akan dapat 1,110. Itu yang T2. Tapi tak cukup dengan senarai dua sebutan. Dia mesti ada yang ketiga. Sebab kita nak tunjukkan dia mesti ada common ratio. Kalau setakat dua ni kita panggil ratio je. Kita nak common ratio. Jadi kena ada sebutan yang ketiga. Sama juga 110. Dia akan increase lagi 10%. Increase lagi 10%. Bukan 100, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Okay, kita tengok 1, 1, 1, 2, 3. Darab dengan 10%. Yes, kemudian tambah lagi dengan 1, 1, 0. So kita akan dapat 1, 2, 1. 1, 2, 1, 0, 0, 0. Okey, daripada situ baru kita dapatkan R. Kalau saya ambil T2 bagi T1, 110 bagi dengan 100. So kita akan dapat 1.1. Betul? So daripada sini baru kita nyatakan R tu adalah 1.1. Kita cek untuk yang T3 pula. 121 bagi dengan 110. So kita akan dapat nilai yang sama. Itu yang penting kita kena ada at least 3 term ni. Mesti ada 3. Untuk menunjukkan R tu berapa? 1.1. Okey, kemudian kita tengok soalan, kita nak cari T berapa? Okey, untuk soalan ni dia lain sikit. Dia menggunakan dia punya ayat dia okey, dia sebut perkataan tapi pada tahun 2025 asalnya adalah 2011. Asalnya 2011. Jadi kena pakai jari lah. Kalau nak tahu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Jadi T kita adalah 15. Betul, T15. 2011, kemudian 2012 sampai 2025. Ada berapa sebutan? Jadi jangan abaikan 2011 ni. 2011, kemudian 2012 sampai ke 2025. Maksudnya ada berapa sebutan? Okey, ada berapa sebutan? Kalau kita kira, kalau tak nampak pakai jari je. So kita akan nampak perbezaan ni adalah 15. So T15. T15. Kalau katakan ayat dia menggunakan after. Katakan dia menggunakan after, maka jangan ambil T15, kena ambil T16. So berbeza dengan istilah kalau guna in ataupun after. Kalau after kita kena ambil selepas 15. Okey? Tapi jangan silap. Sebabkan kita nak tahun 2025 terus ambil T25. Salah. Kita kena rujuk daripada mana? Daripada 2011. So hati-hati dengan tahun ni. Kita jangan nampak 25 terus T25. Salah. So kita mesti gunakan T15. Kemudian kita teruskan, yang first term ni pastikan 100,000 asal. Kemudian ini kuasa 14. Okey, dan selesaikanlah. Okey. So kita akan dapat jawapan 379,750. Okey, betul. Dia beri the sum of the first n term. Ini maksud dia merujuk kepada SN. Sn of n arithmetic series. Maksud dia kita akan ambil Sn equals to n over 2
Kemudian 3n minus 5. Okay. Ini adalah arithmetic. Kalau nak ikutkan kita punya formula, arithmetic series, formula kita untuk Sn, patutnya kita ada formula Sn equals to n over 2, 2a plus n minus 1b. Okay. Kalau soalan tu tak dinyatakan formula, maka kita akan gunakan formula yang ni lah sebab disebut arithmetic. Tetapi kalau soalan diberi satu formula yang baru, maka Sn yang ni kita dah tak payah guna lagi formula ni. Kita mesti merujuk kepada formula yang baru ni. So ingat kalau jumpa soalan yang macam ni, maksud dia formula yang lama ni tak boleh guna. Mesti gunakan yang baru. Okey, kemudian ayat dia, if the second and fourth term. Ini ayat dia macam ni, if the second and fourth term of n of the arithmetic series are the second and the third term of the okey, maksud dia sekarang ni kalau kita bincang arithmetic, ini arithmetic lah sebelah kiri ni, dia comparekan dengan geometric series. Okey, T2. Okey, T2 daripada arithmetic. T2 ni daripada arithmetic. Okay. Maksud dia, yang ni, T2 ni, T2 daripada arithmetic. Dia sama dengan second tapi merujuk kepada geometric series. Dia merujuk kepada geometric series. Maksud dia, sebutan yang sama tetapi yang sebelah kiri ni arithmetic, sebelah kanan ni adalah geometric. Okey, kemudian maklumat yang kedua. So ayat ni kena hati Kemudian fourth term. Maksudnya saya akan buat satu lagi. AS sebelah kiri, sebelah kanan geometric series. T4 equals to and third term. Dia sama dengan third term of a geometric series. Okey, maknanya sebelah kiri gunakan formula arithmetic, sebelah kanan gunakan geometric. So hati-hati ni. Kemudian soalan ni nak apa? Find the sum of the first 11 term. Maksud dia kita nak cari S11. Okay. Daripada geometry series. Berapa? Okey, jadi untuk yang arithmetic series, gunalah formula Tn untuk AS. Kita gunakan Tn. Okey, Tn. Okey, sepatutnya kalau ikut formula biasa, kita akan gunakan Tn equals to A plus N minus 1B. Kan, sepatutnya. A plus B, okey. Okey, jadi kalau untuk yang Tn ni, kita kena ingat balik dengan nota kuliah tu. Kalau kita dapatkan Tn daripada S. So kita akan gunakan yang ni. Okay. Kita tak guna ni. Kita guna yang ni. Maksudnya daripada Sn ni kita dapatkan Tn. Inilah formula. Ni tengok balik nota kuliah. T2 ni adalah S2 tolak S1. Okay. S2 ni maksudnya saya ganti ni. Saya ganti. Maka kita akan dapat ini saya gantikan. Yang pertama ganti N dengan 2. So 2 per 2. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 tolak 5, 1. Kemudian tolak dengan, ganti dengan 1 pula. So 1 per 2. Darab dengan 3 tolak 5 negatif 2. Okay. So nanti kamu kira ni. Kamu kira nanti kamu akan dapat jawapan dia 2. Jawapan dia 2. Okey, kemudian kamu kira pula untuk T4. T4. Ini saya cerita untuk yang sebelah kiri dulu. Kita kira T4. Gunakan formula yang sama. S4 tolak S3. Okey. Gunakan formula ni, gantikan. Gantikan T4 per 2. Darab dengan 4 kali 3, 12. 12 tolak 5. 12 tolak 5. 12 tolak 5 ber 7. 7.
1. Kemudian tolak dengan S3, ganti dengan 3. 3 per 2, 3 3, 9, 9 tolak 5, 4. Okey, nanti kamu akan dapat 8. Ini untuk sebelah kiri aritmetik. Kan? Okey, tadi kita punya maklumat T2. Okey, T2 daripada aritmetik sama dengan T2 daripada geometri series. Ini tadi AS. Maka kita akan buat T2 tadi adalah 2. So 2 sama dengan, ambillah AR kuasa 2 tolak 1. 1 lah. Okay. T2 untuk geometri series kita guna formula yang asal. Geometri series Tn adalah AR to the power of n minus 1. Untuk yang sebelah kanan ni, kita gunakan AR kuasa 1. Persamaan yang pertama. Kemudian maklumat yang kedua, T4 untuk aritmetik, dia sama dengan third term of geometric series. Okey, T4 tadi kita dah kira dah. Nilai dia 8. So 8 sama dengan AR kuasa 2. Kalau T3 maksud dia AR kuasa 2. Ini adalah question yang kedua. Okay. So nanti daripada sini nanti kamu selesaikan. Kamu selesaikan, kita cari R. Nanti kamu selesai ni. Saya bagi jawapan ni. Nanti kamu akan dapat R sama dengan 4 dan A sama dengan setengah. Daripada situ baru kita dapatkan soalan dia S11. Tetapi S11 daripada geometrik series. S11. Disebabkan R ni more than 1, maka gunakan formula yang pertama. Gunakan formula yang pertama. Sn equals to AR to the power of n minus 1 over R minus 1. Gunakan formula ni. Sebab R more than 1. Okay. So yang first term kita adalah setengah. Kemudian common ratio kita 4. 4 kuasa 11 tolak 1. Bahagi dengan R kita 4 tolak 1. Ini nanti kamu kira lah. Kamu kira lebih kurang 69950.5. Okay. Nanti kamu kira lah. So soalan ni dia lain sikit daripada yang lain. Sebab dia gabungkan aritmetik dan geometri. Okey. Kemudian kita tengok contoh lain. The first term and common difference. Ini merujuk kepada arithmetic progression. Progression ke ataupun arithmetic sequence. Okey, maksudnya first term kita adalah A. Ini adalah A. Bukan ya? Kemudian common difference kita adalah negatif 2. Negatif 2. Respectively. Kemudian the sum the first n term. Ini maklumat yang baru. Maksudnya Sn is equal to the sum of the first 3 n terms. Soalan dia express A in term of n. Maksudnya A itu berapa? Ini sebenarnya soalan dia A itu berapa? Okey, banyak ada dua soalan lah. Yang pertama kita kena cari A itu berapa dalam sebutan n. Okey. Disebabkan dalam soalan ni aritmetik, tapi soalan tak bagi tahu pun formula dia. Jadi kita akan gunakan formula yang asal. Jadi kalau kita refer pada formula yang asal, Sn. Okay. Jadi sebelah kiri ni saya gunakan formula aritmetik. Sn equals to n over 2, 2a plus n minus 1b. Kita gunakan formula yang asal. Okay. Jadi sebelah kiri, sebelah kiri saya akan ambil n per 2. N per 2, 2a tambah n tolak 1d. Ni formula asal ni. Untuk sebelah kanan, n
Bukan N. Kita sekarang guna 3N. Jadi gantikan N tu dengan 3N. Jadi kita akan ambil 3N per 2. Sebab N tu ganti dengan 3N. Kemudian kita akan ambil 2A plus yang N ni tukar. Jangan ambil N. Kena ambil 3N. Tolak 1 D. So saya akan ambil 2A tambah dengan N tolak 1. D ni ganti dengan negati 2. Sama dengan ini saya akan ambil 3 2A tambah dengan 3N tolak 1. D tu ganti dengan negati 2. So akhir nanti proses sampailah kita akan dapat A tu sama dengan 4N tolak 1. Okey, boleh untuk yang ni? Faham ke tak faham? Okey tak? Senyap lagi. Boleh? Okey, Sir. Okey, kemudian kita tengok dalam soalan ni, kita tengok dia menggunakan hence. Dia bukan guna find. Hence. Hence ni, ingat ni dia merujuk kepada apa yang kamu dapat sebelum ni. Mesti guna. Mesti gunakan apa yang kamu dapat sebelum tu, walaupun salah. Mungkin katakan di sini sepatutnya jawapan dia 4N tolak 1. Mungkin kamu tersalah kira. Dapatlah A sama dengan 4N tolak 3. Kamu kena gunakan yang salah. Baru dapat markah untuk yang ni. Okay, itu maksud dia hence. Gunakan jawapan sebelum walaupun salah. Okay, itu maksud dia hence. Okay, kemudian kita nak show N sama dengan 7 if A equals to 27. Okay, jadi sekarang ni gantikan A 27, kita proses untuk nak dapatkan N tu mesti sama dengan 7. Tempat markah dia macam ni, dia punya pemakan ya. Kalau dalam exam lah. K1, 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 J1. Maksud dia dalam 4 baris tu mesti dapat markah. Mesti dapat jawapan. Okey, kita start dengan 1 per U. Okey, 1 per U dia sama dengan 0.015151515. And then dot. Jadi 15 dapat kali. Dot. Dia sama dengan P tambah Q tambah S. Okey, jadi kalau macam ni, biasanya kita akan pecahkan, kita akan asingkan mana yang berbeza. Yang berulang tu kita bezakan. Okey, kita akan dapat 0.015. Kita boleh buat macam ni. So kita pecah 1 per U, kita boleh tulis macam ni, 0.015 tambah dengan, kita ambil yang ni pula, daripada sini sampailah sini, 0.00015 tambah daripada sini kita ambil sampai sini 0. Maksudnya depan ni kena ada 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. So macam tu lah. Dan ada lagi dot. Okey. P dah bagi tahu dah. P tu adalah 0.015. Jadi kalau kita compare ni, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R. PQS. Dia tak ada R. PQS. Okay, state the value of Q and S. Jadi kalau soalan kata state, maka bagi tahulah. So daripada situ Q kita akan nampak 0.00015. Kemudian S equals to 0.0000015. Itu untuk soalan yang pertama. Kemudian dia menggunakan perkataan hence. Hence rujuk pada jawapan sebelum walaupun salah. Find the value of U. Okey. Untuk dapatkan U, kita lebih mudah gunakan sum to infinity. Kita lebih mudah guna sum to infinity.
Okay. Sum to infinity. Dia nampak? Teman tak sesuai. Sum to infinity. Okay, mana? Macam tu lah. Okay, so lebih mudah guna sum to infinity A over 1 minus R. Okay, di mana sebutan yang pertama kita adalah kita ambil 0.015. Kita boleh ambil 0.015. Yes, ini kita ambil 0.015. Maksudnya first term ni. Kemudian kita akan ambil 1 minus R. R ni kita ambil lah ni. Sama ada ambil ni bagi ni ataupun saya ambil yang ni bagi ni. Nanti kamu akan dapat R dia 0.01. Daripada sini nanti kamu akan dapat bentuk pecahan. Okay. Bila dah dapat bentuk pecahan, kita compare kan. So 1 per U dia sama dengan 1/66. Maka U tu terus 66. So macam tu lah. Okay. Macam mana? Faham ke tak faham? Ada soalan? Ini Faham, soalan. sir. Okey. Jadi kita mesti tukar dalam bentuk fraction. Mesti tukar dalam bentuk fraction. Jangan saya buat nak guna kalkulator pula ni. Mesti tukar dalam bentuk fraction. Cara kita nak tukar lebih mudah gunakan sum to infinity. Gunakan formula ni. Bila kita gunakan formula ni, terus kita akan dapat bentuk fraction. Bila dapat bentuk fraction, bila kita comparekan dengan 1 per U, terus kita akan dapat nilai U yang tepat. Jadi kalau kita guna kalkulator nanti, 1 per U nanti 1/66 mesti dapat nombor-nombor ni. Yang bermula sampai akhir. Okey. Okey, setakat ni ada apa nak tanya? Ya. Nak tanya, kalau S infinity tu memang kena guna formula. Kalau guna calculator 1 per U je, tak boleh. Tak dapat markah. Maksudnya kamu nak guna macam mana? Kamu nak guna 1 bahagi dengan 0.015151515, betul tak? Okey, kalau kita ambil Itulah. 0.015151515. Kalau kita guna calculator, nanti kita hanya mampu dapat kita bagi 1 per yang semua ni. Sampai sini. Sedangkan kita ada nombor lagi. Kalau katakan soalan ni titik ni tak ada, maka kita dah boleh guna calculator 1 bahagi 0.015151515. Okey? Jadi kalau guna calculator, dia terhad. Kaedah tu salah sebab soalan dia bukan dia berhenti pada sini. Dia sebenarnya ada lagi. Dia ada dot. Dot tu yang kita tak boleh guna calculator tu. Kalau nak guna boleh, tapi kamu kena berterusan lah 1515151515. Okey? Jadi kalau guna kaedah 1 bahagi dengan yang ni, maka kita punya kaedah salah. Sebab kita andaikan soalan tu dia bukan ada dot ni. Kita andaikan dia berhenti di sini. Bila berhenti di sini, kamu akan dapat, kalau berhenti di sini, kamu akan dapat jawapan dia U adalah 66.00000066. Salah lah. Okay? Sebab soalan dia bukan berhenti di sini. Dia ada dot ada panjang ni. Tak tahu sampai mana. Jadi kaedah kalau guna calculator memang salah. Kita mesti guna kaedah yang ni, sum to infinity. Barulah kita akan dapat tepat nilai U tu mesti 66. Okay? Mungkin nanti ada yang kata memang dapat nombor tu tapi bundarkan. Okay? Bundarkan. Tu kaedah tu salah. Kaedah tu salah. Sebab kita andaikan soalan tu berhenti di sini. Sedangkan dia ada lagi. Jadi kaedah yang tepatnya mesti gunakan formula. Kecuali kalau soalan tu tak ada dot. Boleh guna calculator.